Saya terkejut bila mak dan adik saya bagi tahu dalam mesej dalam pukul 3 pagi dia dah ada di Mataf. Dia bukan di Mataf, dia tolak di tingkat 1 pakai kerusi roda. Saya cakap ya Allah. Memang memang faham. Memang cabaran dia, abang terasa tercabar tak kita kena pindah daripada Ki Abdullah pergi ke An-Nur? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Minta maaf Bang Cik berada di tepi jalan. Kalau ada bunyi kereta tu, itu adalah bonus untuk anda dengar bunyi kereta. Okay, tapi bukan tujuan Bang Cik hari ni untuk bagi dengar bunyi kereta malam hari ni. Tapi Bang Cik berada sekarang ni di belakang Bang Cik sebenarnya. Bang Cik berada di Hospital Nur. Sebenarnya Hospital An-Nur ni, spesialis An-Nur ni. Kita tengok dia ada kat sini, An-Nur Specialist Hospital ni Bang Cik kat sini. Bukan Bang Cik nak jumpa orang sakit ataupun ada jemaah sakit untuk Bang Cik interview. Tetapi hari ni, vlog kali ini, ada seorang yang membawa mak dia pergi ke dialisis. InsyaAllah sekejap lagi Bang Cik jumpa dia. Dia selesaikan urusan yang patut. Anak dia selesaikan urusan yang patut. Sebab dia cakap dengan Bang Cik semalam, Bang Cik, selepas saya hantar mak saya 3 jam free. Okay, bila 3 jam free, bolehlah Bang Cik colik sekejap. Bang Cik tak boleh nak shoot dekat dalam sebab no camera di mana-mana hospital dalam dunia ni. Tapi kejap lagi Bang Cik ambil dia. Bang Cik pun tak kenal lagi nama. Dia just WhatsApp je Bang Cik. Bukan sahabat Bang Cik, subscriber. Tapi subscriber Bang Cik biasanya akan anggap semua subscriber adalah sahabat-sahabat Bang Cik. Okey, kejap lagi kita jumpa dia. Jangan lupa kalau baru bertemu dengan Bang Cik Live, tekanlah button subscribe. Kalau dah jumpa, kalau dah tekan button subscribe, Bang Cik ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga tekan butang notification untuk dapat perkembangan-perkembangan terkini. Dan juga kalau ada apa-apa soalan, sila komen. Kalau vlog ini bermanfaat, okey, kalau vlog ni bermanfaat, sila share. Okey, kita jumpa kejap lagi. Sementara menunggu katanya daripada pukul 12 tengah hari, appointment 12 tengah hari tadi, mak dia tak dapat lagi masuk ke bilik. Sekarang sebenarnya dah pukul 1 lebih dah lepas Zohor. Sebab Bang Cik janji tadi, Bang Cik ingatkan tadi dah masuk. Sebab tu Bang Cik datang awal. Tapi tak apa, sebelum tu kita berkenalan sedikit lah dengan hospital ni. Hospital ni, Hospital Nur ni, sebenarnya salah satu hospital awam yang siapa-siapa je boleh datang. Kalau ada sakit ke apa, biasanya untuk spesialis lah. Ada 3-4 hospital yang kebiasaannya jemaah umrah datang jika emergency. Ini adalah salah satu dia lah, Hospital An-Nur. Okay, kita tunggu je lah. Dia pun kena teman mak dia dulu. Kita tunggu pukul berapa kita boleh berjumpa dengan sahabat kita ni. Okay, Alhamdulillah kita dah jumpa dah abang ni. Sebab dia nampak muka Melayu seorang je, jadi kita pun rasa kan je lah. Ni kalau bukan muka Melayu, Bang Cik tak tegur ni sebenarnya. Sebab muka Melayu je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau tak dengar sebenarnya jawab. Oh, tak dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham. Okay. Sihat bang? Ya, mak dah tu dah. Mak dah duduk dalam. Ada dalam, dengan adik perempuan. Jom. Kita jalan-jalan. Ya, boleh. Okey, alhamdulillah. Tadi baru lepas makan tengah hari dah. Jadi selesa sikit bila kenyang tu sedap sikit aku cakap Okey bang, tadi tak berkenalan lagi rasanya. Boleh kenalkan diri dulu bang. Nama, sebab Bang Cik pun sebenarnya dari tadi Bang Cik pun tak ingat nama. Jom kita kenalan bang.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ghazali daripada Melaka. Dan saya hadir ke sini untuk umrah lah, kan, bersama dengan ibu saya dan adik saya. Jadi dalam saya datang umrah untuk kali ini ada sedikit cabaran, tapi saya seronok sebab kita hadapinya dengan secara sendiri, kan, untuk tambahkan pengalaman umrah dekat sini, jadi pengalaman dekat negara luar. Jadi mungkin minta juga bantuan dengan Abang Cik, kan. Tapi Abang Cik cakap dia tak tahu untuk maklumat-maklumat yang tu. Jadi Abang Cik cakap mungkin ada sahabat-sahabat lain yang boleh membantu. Jadi ada jelas juga sikit membantu untuk saya dalam grup-grup WhatsApp DIY. Okey, alhamdulillah. Abang sebenarnya datang DIY ke travel? Travel. Okey, tadi kita baru lepas hantar mak dia belum selesai ke? Sekarang belum. Dah lagi setengah jam kot Ya, lagi sampai petang ni dah pukul 3.30. Sampai 3.30 lebih kurang lah. Tapi alhamdulillah sebab ada adik perempuan Adik perempuan. Ada adik perempuan yang membantu untuk tengok di hospital lah. Jadi kita boleh colek lah abang sikit. Okey, dikata kita pendekkan cerita lah. Ya, saya. Urusan dialisis ni sebenarnya abang yelah Bancik tahu, tapi kita tanya balik lah supaya penonton kita ataupun yang menonton video ni lebih jelas. Okey, urusan dialisis ni ada ke pihak travel atau abang sendiri yang uruskan? Okey, untuk permulaan di Madinah kita meminta bantuan daripada pihak travel untuk dialisis mak, dialisis lah, pengurusan dialisis untuk mak. Jadi daripada pengurusan tu kita ambil pengalaman dan kita bawa ke Mekah, dan di Mekah kita uruskan sendiri. Tanpa bantuan pihak travel. Jadi kita tak nak ganggu travel untuk menjalankan kerja-kerja dia, dan kita buat kerja kita sambil umrah, dan mak perlukan rawatan, jadi kita bawa mak untuk dialisis daripada satu hospital ke satu hospital. Tak apa, itu adalah pengalaman kita di negara luar dan seronok. Okey bang, first kali sebab abang buat sendirilah, kita cerita kat Madinah atas bantuan travel. Itu urusannya senang tak? Untuk di Madinah juga perkara yang sama juga berlaku. Daripada satu hospital ke satu hospital, kita akan mula dengan cek darah dahulu. Lepas tu tiada slot kekosongan untuk dialisis. Tapi kita tabahlah pasal hospital banyak di Madinah, banyak hospital. Jadi kita cuba ada. Kita pergi tak mungkin, walaupun ramai untuk musim ni umrah di sini, tapi rezekinya bila kita test darah dan besoknya terus dapat slot untuk dialisis. Dan benda ni berlaku juga di Mekah macam tu. Allah Taala memudahkan kita kerja-kerja ni. Okey, tak habis lagi sebenarnya dekat Madinah ni bang. Okey. Sebab abang masuk Madinah dulu Ya, betul. Berapakah kos? Yang kalau yang pihak, sebab abang ada yang paling istimewanya sebab abang dia dua-dua ada buat Madinah buat sendiri. Madinah dengan bantuan travel, dengan dekat sini buat sendiri. Jadi dekat Madinah tu dengan bantuan travel, berapakah kos yang abang habis untuk buat dialisis ni? Okey. Untuk pada sahabat-sahabat yang untuk nak mengerjakan umrah, paling penting sekali jika kita datang buat umrah melalui visa umrah. Bila kita pakai visa umrah, insya-Allah bantuan segalanya adalah disupport oleh kerajaan Arab Saudi. Dia akan, senang cakap, percuma. Kita cuma keluarkan belanja transport je lah. Untuk kita pergi, saya cuma bayar student daripada Universiti Madinah. Dia yang support, dia pun student, jadi kita pun bantu dia lah, sama juga kan, untuk pergi dan hantar balik mak, semua siap. Selesai A sampai Z. Alhamdulillah. Abang boleh kongsikan tak berapa kos abang bagi? Tak kira lah sagu hati ke, yang dia minta ke, berapa bang? Okey. Supaya penonton kita yang ada dialisis juga tu kiranya boleh standby lah, lebih kurang. Okey. Untuk senang cakap, saya cakap programnya 2 hari. Hari yang pertama kita test darah dulu dan cari hospital. Lebih kurang dalam 3 ke 4 hospital. Bila 3-4 hospital tu jarak tu kita faham lah, maksudnya
memerlukan jarak dan memerlukan kenderaan yang sepatutnya untuk kita bergerak. Okey, itu yang pertama. Dan esoknya pergi buat dialisis daripada mula sampai habis. Student pelajar Universiti Madinah tu dia tunggu sampai ibu saya selesai untuk dialisis. Jadi saya rasa macam kesian. Jadi dengan kerja dia tu, sebab saya rasa tanggungjawab untuk buat sendiri. Jadi sumbangan lah, maksud saya sumbangan yang nak dibagi mak saya lah. Mak saya dia ulurkan lah lebih kurang dalam 400 rial untuk hadiah kepada pelajar tersebut, sebab membantu ibu saya menguruskan perubatan dia pada hari itu. 2 hari itulah 400. 2 hari itu 400. Okey, alhamdulillah. Tak, kita tahu kadang-kadang kita bagi sumbangan lebih. Ya. Kadang-kadang student ni tak minta sikit je. Tapi kita sendirilah yang pandai-pandai, yang memberi lebih lah. Kita tengok dia punya cara kerja, dia tolong kita, dia bantu kita. Baik, dia ambil daripada bilik hotel, dia hantar pergi hospital, selesai kerja, sampai dia hantar balik, masuk sampai dalam bilik hotel balik. Dia hantar mak sampai dekat depan pintu hotel. Okey. A to Z. Okey bang, kita berehat sekejap. Kopi pun kita takkan nak tinggalkan sejuk kan? Ya, betul. Kita tinggalkan kejap. Kita biar relax sekejap. Sambil-sambil tu kita berbual lagi. Sebab lepas ni kita akan masuk, kita banci sendirilah. Baru tadi terfikir bertanya, tadi rasanya belum ada lagi. Dia terus terlintas bang sebenarnya. Ya. Adakah perlu dokumen yang apa-apa? Tu kejap lagi. Okey, insya-Allah nanti kita sambung lagi. Baik. Okey. Terlupa tadi kan, sebenarnya sepatutnya dokumen yang paling utama sebab nak terbang tu. Ya, saya. Tapi terlupa nak tanya. Tapi tak apa, kita terlupa, kita skip pun tak apa. Bagi orang tengok panjang sikit bang Betul. Okey. Alhamdulillah, apa yang dokumen yang diperlukan untuk dialisis dekat sini? Okey, untuk dokumen ni biasanya lah. Saya pun ambil knowledge, saya dengan adik saya, adik perempuan saya, ambil knowledge daripada blog-blog, dan kita Google lah, cari. Lepas tu keperluan yang diperlukan lebih kurang dalam dokumen dialisis selama 3 bulan. Dan kita cakap test blood darah kat sini apa semua, ada hepatitis ataupun tidak semua kan. Okey, lepas tu bawa dokumen tu ke sini untuk menunaikan umrah. Tapi ada kelebihan dia sebenarnya macam ni. Kalau kita dapat jumpa dengan syarikat travel yang boleh menguruskannya di Malaysia, dia amat bagus, sebab bila kita sampai di sini tanpa perlu bersusah payah lagi lah, maksudnya dah selesai dan kita datang untuk tunai umrah dan terus dibawa untuk dialisis. Tapi saya berlainan, saya bawa dokumen tu ke datang sini dan buat di sini. Kiranya abang tanpa appointment. Tanpa appointment. Jadi travel kita tak ada beritahu lah travel mana Ya, tak payah. Okey, kita tak payah beritahu lah travel mana. Kiranya abang memang dah beritahu awal lah dengan travel tu mak abang dialisis. Ya, betul. Tapi dia cakap dia tak boleh menguruskan penuh ke macam mana? Dia boleh menguruskan, tapi dia maksudnya dia kaki tangan tak cukup. Dia perlu menguruskan travel. Jadi dia panggil sahabat dia lah daripada Universiti Madinah untuk membantulah menguruskan dialisis ni. Tapi kita faham bahawa di hospital di sini perlukan appointment dan ada syarat-syarat dia lah. Maksudnya nak kena test darah dulu, itu macam-macam lah. Yalah, mana hospital kat Malaysia pun sama sebenarnya. Ya, betul juga. Kalau kita nak melancong kat Langkawi kononnya. Abang betul. Orang mana tadi? Orang Melaka. Orang Melaka. Langkawi pun kita kena bawa dokumen ataupun buat appointment, betul tak? Betul. Sebab Bancik pun ada pengalaman juga, sebab arwah mak mertua Bancik pun dialisis juga. Kita faham. Kita faham macam mana kita nak buat appointment kat Langkawi macam mana. Sebab yelah orang dialisis pun nak bercuti juga. Tapi dia ada tempoh untuk antara, yelah takkan kita nak tempoh 1 hari lepas tu kita patah balik, betul lah. Ya, betul. Kita adalah appointment semua. Dia sama je sebenarnya prosedur dia. Cuma membezakan adalah sebab ini adalah negara Arab. Jadi kita komunikasi. Macam mana betul, abang buat komunikasi dengan hospital-hospital sini? Okey, kebetulan saya ni ada kemahiran sedikit tentang bahasa Arab. Memang dulu mengaji sekolah agama, jadi sedikitlah membantu. Walaupun kadang-kadang bila kita bercakap bahasa Arab fasah, maksudnya bahasa Arab buku tu, dengan orang Arab kat sini dia tak faham, tapi dia pun boleh tangkap juga apa yang kita cakap. Tapi bila dia balas balik tu dia menggunakan bahasa Ammi. Jadi kita ambil faham lah. Dan kebetulan pula adik memang mahir dalam kemahiran bahasa Inggeris kan. Okey, jadi
banyak mantulah kita gunakan dua dialog, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Arab untuk menguruskan dialisis mak ni. Dia kira janji faham. Janji faham, ya betul. Dia bagusnya orang Arab ni dia tak akan gelakkan kita. Ya bagus betul. Walaupun bahasa Inggeris kita bahasa pasar, kononnya yang jenis tak betul tu dia tak akan gelak. Dia akan cuba memahami apa yang kita nak sampaikan. Betul. Okey, alhamdulillah lah. Okey. Tadi kita dekat Madinah. Dekat Mekah ni pun abang buat sendiri Yang dekat Mekah ni dia unik sikit. Unik sikit pasal apa? Kita terus menguruskan sendiri. Mengambil pengalaman dari Madinah tu. Jadi dekat sini kita nguruskan sendiri. Kita ambil teksi, pergi hospital, cari hospital, pergi 3 hospital. Dan pergi kebetulan lah masa sampai dekat emergency ada doktor di situ. Jadi bila kita komunikasi dengan doktor tu cakap pergi hospital yang lain pula. Hospital nak cakap nama hospital tu ke bang ni? Apa dia? King Abdullah. Mula-mula kita sampai dekat King Abdullah. Okey. Daripada hospital King Abdullah dia mengarahkan kita ke hospital An-Nur. Yang sekarang ni lah. Yang ada sekarang ni. Okey. Jadi untuk tes darah saja, bukan rawatan. Jadi bila sampai di An-Nur kita tes darah dan kaki tangan kat sana dia tanya kita lah, boleh buat tak dialisis ni besok? Kita cakap boleh. Dan teruslah, alhamdulillah. Lagi bersyukurlah kan. Bersyukurlah dipermudahkan. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ni abang berada di Madinah berapa kali abang buat dialisis? Di Madinah saya sempat buat sekali. Sepatutnya pasal hari yang terakhir tu kita kena buat dialisis, tapi kita tak buat lah kan. Jadi tak sempat. Jadi kita terus ke Mekah. Dan di Mekah kita terus cari pusat dialisis dan kita buat. Hari ni kita buat. Hari ni buat. Lepas tu dia ada lagi sekali lah. Ada lagi sekali. Kejap lagi abang jangan lupa tanya appointment Ya betul. Jangan lupa tanya appointment terus. Ya betul. Manalah tahu kita boleh slot in, kita tu boleh terus buat lah. Ya betul. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, kos dia. Kos di Mekah ni. Abang pergi cari teksi tu. Teksi tu berapa abang habis? Okey, untuk permulaan memang sebab pasal kita mencari-cari hospital yang sepatutnya untuk dapat ni. Kita dah tanya dengan teksi berapa rial untuk ke satu-satu hospital tu dan dia minta 50 rial. Jadi kita pun cubalah cari. Lepas tu dapat, tapi kita pergi daripada satu ke hospital, 3 hospital kita pergi. Jadi teksi tu minta lebih sikit lah. Dia tunggu dia tunggu. Baguslah, teksi boleh tunggulah. Memang dah agreement dengan dia, so tunggulah. Tunggu dia. Alhamdulillah dapat teksi pun teksi yang baik Ya betul. Alhamdulillah. Okey. Apa cabaran abang Kita teruslah closing. Bukan nak closing lagi, tapi cabaran yang abang dapat hadapi kalau kat Madinah abang dapat bantuan. Ataupun bukan cabaran, kadang-kadang apa yang abang tengok istimewanya Arab Saudi yang berbeza lah. Masya-Allah. Kita kadang-kadang cabaran tu orang tak faham. Cabaran kadang-kadang benda yang sukar. Abang ada melalui kesukaran tak? Tukar hospital je lah. Untuk hospital? Tak, cabaran mencari hospital tu macam mana? Cabaran dia, abang terasa tercabar tak? Kita kena pindah daripada King Abdullah pergi ke An-Nur. Okey. Cara orang hospital bercakap, elok ke tak elok macam mana? Okey. Alhamdulillah kat sini memang Allah pemudahkan kita. Kita pergi satu tempat dan kita bersembang dengan dia. Dia bagi jawapan untuk pergi ke hospital lagi satu dengan cara yang baik. Bagus, alhamdulillah bagus. Lepas tu kita pergi satu tempat, kita tunggu sekejap, dia panggil dan dia tengok, cek darah apa semua siap. Boleh katakan memang mudah lah. Tak adalah ni. Layanan pun bagus, semua bagus. Kiranya daripada King Abdullah tadi, dia dah bagi satu surat ataupun belum? Tak ada bagi surat. Dia habis dekat An-Nur tu abang terus pergi dialysis center ke macam mana? Terus pergi emergency juga. Daripada emergency nanti dia buat satu surat pergi ke dialysis center. Kena terus dia pergi emergency pergi tanya je. Ya, tanya je. Dalam bahasa Arab, bahasa English. Itu penting juga, ramai juga nak tahu. Okey, dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris lah. Pasal yang kita tanya tu kebetulan doktor. Doktor. Ya. Tapi kalau nurse pun sebenarnya English pun boleh. Dan di hospital kat sini kebetulan nasib-nasib lah. Tapi saya tak jumpa pekerja daripada Malaysia. Maksudnya nurse Malaysia ataupun nurse yang Indonesia yang boleh berbahasa Melayu. Kita jumpa nurse yang bahasa Arab, orang bangsa Arab. Kita yakin je lah, yakin pergi, kita cakap bahasa Inggeris apa yang boleh, cakaplah bahasa Arab apa yang boleh. Kebetulan pula ada satu dalam sama-sama kita berbual,
satu nurse daripada Indonesia keluar. Dia tanya Malaysia, Indonesia dan Malaysia. Kita cakap okey. Lepas tu dia tolong-tolong sikit-sikit selesai. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, untuk pengetahuan semua hospital-hospital yang kebanyakannya orang Malaysia bekerja, sebab abang alang-alang dah beritahu lah, biasanya hospital awam under MOH. Kalau Malaysia pun MOH lah, Ministry of Health Kebanyakannya tak ambil orang Malaysia. Sebab dia hospital-hospital awam ni biasanya hospital lama. Kalau tanya pun, kalau nurse-nurse kat Malaysia, dia akan kerja dengan hospital National Guard, iaitu hospital King. Kalau National Guard tu King lah. Dan biasanya yang kebanyakannya lain akan hospital tentera, hospital kerajaan juga, tapi bukan untuk orang awam. Patut tak jumpa sebab tu tak berapa jumpa. Ada dekat hospital Anor tu rasanya ada emergency seorang dua, tapi selepas corona itu tak tahu. Sebab dia orang MOH, dia orang bertanggungjawab tentang corona itu, tapi semua jadi berat. Macam hospital-hospital tentera ni, dia orang bukan bekerja dengan orang awam. Jadi bila corona ataupun wabak macam Malaysia lah, Kementerian Kesihatan yang berkerah tenaga, tapi hospital swasta tak ada lah. Dia sama, dia punya sistem dia. MOH memang dia akan, kalau wabak dia yang paling utama lah. Jadi tension sikit lah orang-orang Malaysia yang bekerja. Yalah, kita bekerja kat luar negara, dengan tertekannya corona apa semua. Kat Malaysia pun tertekan, kerja kat luar negara lagi tertekan. Okey. Last lah, sebelum kita closing, kita pun tak tahu berapa minit dah kita punya vlog ni. Tapi Bancik doakan supaya vlog ni amat bermanfaat pada semua lah. Okay, dan satu lagi kita nak tanya lah, macam mana abang terinspirasi untuk bawa mak yang bawa datang umrah yang dalam sakit? Bukan kita fikir dialisis ni sakit lah, ada limit, ada limit time. Kalau abang boleh cerita lah macam mana dia buat umrah, adakah dia buat umrah sendiri ataupun dia pakai kursi roda? Abang boleh cerita sikit tak? Okey. Puncanya ialah mak sendiri yang nak menunaikan umrah. Okey. Jadi mak ajak adik pergi, dan bila kita tahu untuk nak keluar negara ni kita perlu ada apa nama ni, apa panggil? Mahram. Mahram. Jadi mak pun ajak saya pergi. Dalam tempoh sebulan. Dalam tempoh sebulan tu mak ajak pergi. Dia tanya nak pergi tak? Okey. Nak? Dan kita pergilah. Dan bila kita faham apa yang berlaku dalam situasi mak ni, dan kita cuba dan kita bekerja adik-beradik untuk membantu mak, untuk dapatkan rawatan mak sebaik yang mungkin. Mungkin kita akan tertinggal sedikitlah slot-slot daripada travel. Dan travel tu dia melawat mana-mana apa semua, kita akan tertinggal sikit. Tapi rezeki kita, bila teksi pula bawa kita ronda dekat kawasan-kawasan apa tu, manasik. Kita pergi dapat jumpa, tengoklah kawasan Mina apa semua kita dapat jumpa. Bukit Sur, semua kita akan dapat jumpa, dapat tengok. Dan memang kita tak nafikanlah kan, bila kita duduk di negara yang baik, insya-Allah akan bagi Allah akan jumpakan kita dengan orang-orang yang baik. Okey bang. Itu saja cakap dengan abang. Kiranya daripada mak, alhamdulillah ziarah-ziarah tu tak penting bang. Saya kalau mak lebih berharga. Ya betul. Baik kita teman mak, kita bagi dia confident ni lah. Mak pun kat sini takut juga sebab hospital pun bukan hospital yang biasa. Walaupun dia memang teringin nak pergi, tapi bimbang tu tetap ada. Betul lah bimbang tu tetap ada sebab kita kalau tapi dah boleh dapat buat ni, alhamdulillah. Tadi tanya pasal ni, apa tu, cara buat umrah kan? Okey betul lah, saya lupa nak jawab. Okey, pasal buat umrah ni, untuk hari pertama saya sampai di Mekah, biasalah daripada Madinah kita ke Mekah, kita akan sampai di Mekah ni biasanya mana-mana jemaah pun akan sampai malam. Jadi secara logiknya kita tahu bila mak dalam keadaan sakit mesti mak akan kurang sihat lah. Jadi saya biarkan mak untuk rehat, tidur. Dan saya tanya adik saya pun cakap dia pun mungkin akan buat pagi umrah. Jadi saya dengan jemaah lain pergilah untuk buat umrah, selesaikan umrah. Dan saya terkejut bila mak dan adik saya bagi tahu dalam mesej dalam pukul 3 pagi dia dah ada di Mataf. Dia bukan di Mataf, dia tolak di tingkat 1 pakai kerusi roda. Saya cakap ya Allah, memang memang faham. Memang ni Bancik saya rasa adik saya perempuan dengan nak tolak naik atas tu tinggi kan, memang ada lift tapi dia tak tahu. Kami ni kali pertama datang untuk buat umrah. Jadi
bila adik sendiri pun ambil inisiatif, dia pergi sendiri. Dia mak dengan adik pergi sendiri Masjidil Haram dan buat umrah tolak sendiri. Sampai subuh berhenti solat dulu, lepas tu habis baru buat sa'i. Jadi saya rasa macam kadang-kadang sepatutnya saya seorang lelaki saya tolak lah, tapi bila adik dah buat dulu, kita pun syukur pasal apa, adik pun rasa tanggungjawab dia. Dan bila lepas tu kita buat tawaf sunat apa semua, saya pula tolak lah kan, untuk ni apa semua. Alhamdulillah kerja-kerja kita pakai buat sementara ni, pasal saya bawa kerusi roda daripada Malaysia. Pakcik kerusi roda tu dulu memang dah rosak, dan atas kita bukan orang yang mampu, saya baik pulih, tukar tayar, betulkan brek dia, betulkan mana-mana skru-skru yang karat-karat, kita betulkan, kita bawa datang sini, dan kita mulalah untuk ziarah dan umrah. Dan selesai tu apa semua, jadi kita buat rawatan untuk mak, dan mungkin pasal hari ni dah buat dialisis, mungkin insya-Allah kalau balik nanti mak rasa sihat ataupun dia nak rehat sekejap ke, kalau malam ni dia nak buat nak buat tawaf sunat, insya-Allah kita akan tunaikan, tak jadi masalah. Kita pun ada lagi 4-5 hari kat sini, insya-Allah kita akan buat habis baiklah untuk mak. Okey. Alhamdulillah lah, ini juga satu inspirasi lah, kita buat satu inspirasi supaya semua orang takut sebenarnya. Ya, betul. Semua orang takut, tapi kita tengok pada kesihatan lah. Kalau dah teruk sangat pun janganlah. Kita nasihat janganlah. Tapi kalau kita kemampuan sebab kesihatan, hanya kita sendiri je yang tahu. Ya, betul. Tapi semua orang memang nak datang sini sebab kebanyakannya yang dialisis memang dia dah tak boleh buat haji. Ya, betul. Jadi dia orang datang umrah ni sebagai mengubatkan rindu. Ya, betul. Mengubat, orang kata hati tu lara, tak boleh buat haji, memang dah tak boleh buat haji. Memang untuk faktor kesihatan tu dah tak boleh buat haji lah. Cerita dia macam tu. Ya, betul. Okey. Saya faham. Kita stop sampai sini je lah abang. Abang pun dah nak menangis ni. Kalau kita lagi dalam sebenarnya boleh buat menitik air mata. Tapi yalah, kita nak, kita baca tak nak menggunakan kesempatan kesedihan orang. Okey, kita boleh stop sampai sini lah. Okey bang, terima kasih banyak-banyak kepada itulah Abang Cik pun lupa nama abang. Nama Ghazali tadi. Nama Abang Ghazali kita. Terima kasih kerana bersanggup berkongsi dalam vlog kali ini. Manalah tahu menjadi sumber inspirasi ataupun menjadi satu panduan kepada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah kalau nak berbincang dengan Abang Ghazali kita, boleh kongsi Facebook ke apa bang? Facebook saya Ghazali bin Abdullah. TikTok saya pun Ghazali bin Abdullah. Ada Instagram pun sama juga, Ghazali bin Abdullah. Ghazali Abdullah saja. Nanti abang komen-komen kat YouTube, nanti saya bancik pin lah. Okey, baik. Sebab kalau kita tak tahu, kadang Ghazali pun mana banyak, satu muka, mana kan. Banyak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa di lain masa, di lain vlog. Doakan Abang Cik sentiasa sihat, subscriber sentiasa sihat, mak kepada subscriber kita Abang Ghazali boleh balik dan pergi dan balik umrah ni dengan keadaan yang panggil sihat lah. Sihat, alhamdulillah. Okey, insya-Allah, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati